Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu wa 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin wal mudillin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baiti. Malam ni kita sambung pula hak semalam pelarih dah. Sebut atau pelarih tadi tu banyak kena belakang dah kalau orang menega. Mau kepada kekayaan. Nak kepada kekayaan dah. Mau kepada kekayaan, nak kepada kekayaan, nak kepada kekayaan, nak murah rezeki. Semalam saya dah cerita dah cara-cara nak murah rezeki, cara-cara nak kepada kekayaan. Adanya 3 perkara. Pertamanya tasbih qabla tulu'asy syams. Dah. Kita tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebelum daripada naik matahari, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'asy syamsi wa qabla al-ghurub. Itu adalah firman. Cara hidup kita nak senang, nak kepada kemudahan, nak kepada kejayaan, kita kena tasbih di waktu pagi. Yang kedua pula baca Yasin. Yasin salat nahar, maknanya pagi hari. Selepas daripada tasbih subuh ke ataupun pagi matahari macam nak sikit ke, itu panggil salat nahar, maknanya ketika matahari naik dah. Itu yang kedua. Yang ketiga pula sembahyang duha. Sembahyang duha. Pas malam ni pula nak sambung masalah kapak kelima ke enam dah. Kapak kelima ke enam. Yang keempatnya cara kita nak memurahkan rezeki. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Tuhan itu murah rezeki. Ini siapa dia ayat? Tuhan telah firman. Tuhan telah beri janji kepada kita yang telah firman lagu mana? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Dan sesungguhnya syakartum, kamu syukur kepada aku, la azidannakum. Nescaya aku akan tambah kepada kamu. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur, sungguh azab aku tu sangat dahsyat, sangat pedih. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji la in syakartum, sungguhnya marilah takkid je. Sekiranya kamu syukur kepada aku, la azidannakum, sungguhnya aku akan bertambah kepada kamu. Kamu syukur, aku bertambah. Kamu kufur, tidak syukur kepada aku, inna azabi lasyadid, sungguh azab aku tu sangat-sangat pedih. Sangat pedih saat itu boleh jadi dia tarik rezeki kita. Dia tarik rezeki kita, dia tak memberi kepada kita. Itu maknanya kita hidup sangsara dengan payah rezeki hidup. Panggil papa kedana dah. Tu papa kedana. Papa kedana saat itu maknanya susah macam makan lah. Susah macam makan. Dengan sebab tu, kalaulah kita saat itu banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah maknanya Tuhan saat itu menambahkan kepada kita banyak sekali harta dah. Ini janjian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan berjanji sendiri.
Tuhan sendiri bahwasanya sekiranya kita syukur, banyak-banyak syukur, Tuhan akan bertambah kepada kita rezeki dia banyak sekali. Tapi sekiranya kita kufur, kita tak syukur kepada dia, kita terlupa nikmat yang Tuhan beri pada kita saat itu, dia akan tarik. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab aku sangat pedih, sangat dahsyat sekali. Nah, dengan sebab itu kita banyak-banyaklah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nak syukur lagu mana? Cara syukur kita lagu mana? Kita ambil yang mudah-mudah lah. Lafaz syukur tu banyak. Tapi jangan hak belik lidah tu kita tak sambil. Kita ambil yang mudah-mudah. Alhamdulillah ra'sa syukur. Maknanya Alhamdulillah saat ni itu kepala bagi syukur. Kita tengok Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillazi at'amna wa saqana. Semua saat itu mari dia Alhamdulillah dulu. Itu mana kepala syukur sekali. Alhamdulillah. Kepala syukur. Lepas tu syukur. Banyaklah faya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Selepas daripada kita takbir semaya itu. Itu syukur tak? Kita nak kata Alhamdulillahirabbil alamin tak apa juga. Alhamdulillah pendek pun tak apa juga. Tapi kau panjang, kau pahala banyak. Itu kaedah supaya kita kerja berat ke dah. Kerja berat dan beri gaji banyak. Demikian juga kita dengan Tuhan saat itu bahasa berat sikit, bahasa panjang sikit, Tuhan beri pahala banyak. Alhamdulillah rasul. Paling kepala adalah kesyukuran kita. Lepas tu nak panjang sikit, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu panjang sikit. Selepas daripada kita takbir Ratul Haram, kita dah baca lagi tu doa dah. Lepas tu soal lagi pula, hak ni bahasa tak belik lidah sikit. Ya Rabbi lakal hamd wa lakas syuk. Alhamd lagi, syukur lagi. Alhamd saat itu kepala syukur. Syukur saat itu dia bawah daripada alhamd lagi dah. Dua-dua kita campur sekali dah. Ya Rabbi lakal hamd wa lakas syuk kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultan. Nah, ini lah mana saya sedap guna kalimah ni. Syukur semacam ni saya sedap. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultan. Dan kalimah semacam ni malaikat tak nak tulis. Dia mengadu kepada Tuhan, aku nak tulis lagu mana ni, hamba kata lagu ni, kata Tuhan kata mu tulis sebagaimana dia kata, aku nak balas sendiri. Dia kata pahala besar. Saya suka apa macam ni lah. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultan. 100 kali sehari, 200 kali sehari, 300 kali sehari. Itu masuklah banyak tu. Jangan sekali dua tak masuk tak banyak. Kerana nikmat yang Tuhan beri kita ni sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, nikmat yang Tuhan beri pada kita ni banyak. Tangan sebuton tu banyak anak harga. Mata sebiji tu banyak anak harga. Nah, kita boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh bergerak. Itu nikmat Tuhan belaka tu. La in syakartum la azidannakum. Itu kaedah dia. Tu. Kita tengok nak guna ana. Kalau mudah-mudah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah cukup dah. Ada alhamdulillahirabbil alamin. Dari Fatihah saat itu. Ar-Rahmanir Rahim. Yang amat pakasih saya. Ar-Rahman sifat Tuhan. Ar-Rahim sifat Tuhan. Ar-Rahman dia bagi belaka. Orang kafir ke, orang Islam ke, binatang ke. Ar-Rahim saat itu dia sentiasa jaga kita. Itu Rahim. Tak nanti akhirat, tak dunia lagi dah. Setengah ulama kata Ar-Rahim saat itu dia nak beri kepada orang Islam, dia mana hamba yang mukmin dia lah akhirat esok. Tapi tak. Kita tengok setengah tafsir yang berasa kena lah, kita berasa kena saat itu, mana Ar-Rahim tu sifat berkekalan. Dia jaga kita saat itu. Seperti kata dia boleh makan pagi, tengah hari dia nak makan pula, malam dia boleh makan pula. Itu sifat Rahim panggil. Berkekalan sifat tu ni. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ya rahim. Boleh juga. Irhamni fid dunya wal akhirah. Itu cara kita syukur. Ni. Selepas tu syukur selagi pula, syukur lama-lama sekali saat itu sujud syukur.
Jaga orang sujud syukur. Kita boleh nikmat-nikmat yang besar saat ni tu, kita sujud syukur. Sujud syukur saat ni tu luar daripada semaya. Tidak ada semaya pun tak apa. Kita boleh sujud syukur. Inilah dia kata la in syakartum la azidannakum. Sungguhnya sekiranya kamu tu syukur kepada aku akan tambah kepada kamu. Itu janji Tuhan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Tuhan saat itu tak akan silap janji. Kalau kita banyak syukur, insya-Allah Tuhan akan tambah banyak pada kita. Itu cara nak menambahkan rezeki kepada kita. Pelarih dalam hidup kita. Pelarih dalam hidup kita, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat apa, kita syukur, sujud syukur. Kita duduklah syukur semua. 100 kali sehari, 200 kali sehari, banyakkan syukur. Maksudnya banyak syukur 100, 200, 300. Baru banyak syukur kita. Banyak syukur. Kita kena banyak syukur. Itu yang keempat dengan secara rekah-rekah dah. Yang kelima pula, sedekah di waktu pagi. Apakah kelebihan sedekah di waktu pagi? Boleh jadi pelarih lagu mana? Boleh murah rezeki lagu mana sedekah waktu pagi? Mari kita dengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min yaumin", tidak ada satu hari saat itu, yusbihul ibad, di waktu pagi ibad saat itu, hamba Tuhan saat ini, fihi illa malakani, padanya dua malaikat turun mari, yang zilani turun mari, fayaqulu ahaduhuma, berkatalah salah seorang daripada dua saat itu, Allahumma ati mumfikan khalafa, ya terhadapku, ya tak, memberikanlah, nafkahkanlah, berikanlah kepada dia khalafan, maknanya ganti hak dia sedekah kepada orang. Wa yaqulul akharu, dan berkata seorang lagi malaikat lagi, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, membinasakan harta dia orang yang kedekut saat itu. Orang yang tak beri kat orang yang tak sedekah orang dia waktu pagi saat itu, membinasakan harta dia, menjangan tambahkan harta dia, maksud juga dah menyeri lebih kepada dia. Ini malaikat berdoa di waktu pagi. Dengan sebab tu, di waktu pagi saat itu, kita taruhlah kopi cara nak sedekah. Kita ada orang fuqara masakin, tak ada anak yatim, tak ada orang susah payah, kita taruh satu kopi, satu kotak untuk apa? Untuk anak yatim, untuk fuqara masakin. Sebelum daripada kita turun kerja saat itu, selepas kita sembahyang subuh, ambil duit sekadar yang kita ada. Duit sedekah ya, 5 kok kah, 10 kok kah, 20 kok kah, kita buahlah kopi kita tu. Lepas tu kita tinggal lagi kerja kita, insya-Allah pada hari itu kita berkat. Sekarang kita dapat dah doa malaikat. Doa dah malaikat. Malaikat berdoa lagu mana? Allahumma ati mumfikan khalafa. Ni sedekah di waktu pagi saat itu, malaikat berdoa kepada kita. Ini nak ayat satu kisah daripada orang Mesir. Dia kata dia saat itu, sain dia saat itu, dia ayat kisah sain dia, orang Mesir saat itu, dia duduk rumah yang tidak molek lah, tempat yang tidak molek. Tapi pada setiap hari saat itu, di waktu pagi, dia boleh duitlah kotak semacam ni, duit kotak yang kotak bericak saat itu, dia buat untuk capak dia tak anak yatim, fuqara wal masakin. Sebelum daripada dia keluar daripada rumah, dia ambil duit dia saat itu, kat mana dia kuasa, dia buh le kotak tu.
Kamu ni kau saya pun nak hari sedekah lagu tu dah. Boleh kotak duit, kotak bericak, boleh kopi bericak, tak atas pala tidur kita ke, tak di pintu nak tubik ke, tak mana mudah kita nampak. Kita nak tubik tak nampak, hari ni tak ada bericak lagi duit, hari ni tak ada sedekah lagi weh, hari ni tak ada boleh doa malaikat lagi weh. Nah. Kita buh 5 kop ke 10 kop kalau kopi tu tinggal tubik ke. Dalam masa 3 tahun dia kata. Dalam masa 3 tahun saat itu dia kata, saing dia saat itu dia kata dia duduk rumah tak molek, duduk kawasan tak molek. Dalam masa 3 tahun saat ini dia boleh duduk rumah molek dan duduk di kawasan yang kaya itu. Ini nak ayat kelebihan sedekah di waktu pagi. Karena kita sedekah di waktu pagi sebagai pelaris kita lagu no. Pelaris kita saat itu, murah rezeki saat itu, kita dapat doa daripada malaikat yang tolong berdoawi kepada kita. Itu dia. Yang tolong berdoawi kepada kita, malaikat berdoa kata lagi no. Lagu mana? Allahumma ati mumfikan khalafa. Memberikanlah kepada orang yang nafkah ini gati dia. Ni gati ya. Sedekah-sedekah ni kalau mengikut kita kadang kalau sedekah 10 kop rugi 10 kop. Kalau kita kira dengan khan kilik hak dunia ni. Tapi kalau kita kira dengan khan kilik hak Tuhan, hak Nabi, sekop laba 10 kop. Tu. Sekop laba 10 kop, 100 laba 1000. Itu khan kilik hak Tuhan dan hak Nabi. Tapi kita khan kilik hak dunia ni 10 kop kita rugi 10 kop, 100 kita rugi 10 kop. Tak usah sedekah. Ini kaedah apa nak tambah kena wi. Itu kaedah. Nak tambah wi kepada kita kena wi. Seperti kita kata sebab saya ni dah. Ada ilmu sedikit sebanyak. Tak wi ke demo, ya habis. Kau terlupa. Tapi apabila duit kepada demo saat itu nak malas kau bertambah. Itu kaedah yang kita boleh nampak dengan terang-terang dah. Sebab rangkai kita juga, tenaga kita dah tidur, tak ada tubik rang. Makan tidur. Tenaga kita habis. Kau tak agak. Tapi kalau kita pergi kerja pagi kita awak melangkah lagi main riadah apa, awak melangkah sana itu, tenaga kita kau masuk. Itu kaedah kita. Dengan sebab tu kaedah bui sana itu akan bertambah. Kita jangan saya duit. Kita taruh kopi atas kepala tidur kita atau tepi pintu kita sebelum daripada kita nak keluar rumah tu, sekadar mana yang kita kuasa 5 kop ke 10 kop ke 20 kop ke 100 ke, kita buahlah kopi tu. Seperti orang Mesir saat itu. Dia buahlah kopi, buah sebulan. Dia ambil kopi itu ada punya dia pergi sedekah sikit. Nampak orang miskin, nampak budak miskin, nampak anak yatim, dia bui kau sikit. Tiap bulan dia buat lagu tu lah. Sebulan sekali dia buka duit dia. Sebulan sekali dia buka duit lah kopi dia. Dia pergi ke masjid semasa jemaah saat itu, dia sedekah kepada fuqara miskin. Kalau ke sana saat itu, ya orang fuqara miskin tu, hari jemaah jadi nanti tengoklah siapa yang sedekah dia. Mak kita tak ada semasa itu. Semasa itu. Ini nak kata sedekah pada yatim saat itu, sedekah pada fuqara miskin, dan kita bui saat itu akan bertambah. Itu misal mudah-mudah seperti saya misalnya ilmu yang kita tahu dia habis. Dengan sebab itu walaupun dia mengata tak sedap dah, kita kecil tak pandai, tak kena, tapi insya-Allah nak payam, nak usaha jadi kena, nak jadi sedap, nak jadi pandai. Karena kalau kita duk tusuk ilmu saya Tuhan murka. Kalau kita tak tusuk ilmu yang kita ada saat ini, Tuhan akan murka kepada kita. Satu, kita tusuk ilmu pula habis ilmu kita. Kita boleh kita royak demo. Itu sedekah jariah kita. Ihsan kita. Sekadar yang kita mampu. Tawilah kebaikan kepada kita. Jangan takut atau nak kata lagi dengan sesaku. Dan yang ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pahala dapat. Pahala dapat dah. Itu cara yang kita nak beri ilmu dah. Benar. Inilah maknanya satu kisah daripada orang Mesir.
Dia setiap pagi sebelum dia keluar rumah saat itu, dia buah duit lah kopi dia lah. Lebuh duit lah kopi dia dah. Sejuni ke 25 kurus ke, dia buat 50 kurus ke, ikut dia kuasa. Sebulan dia buka sekali, dia pergi sedekah ke masjid. Fuqara masakin. 3 tahun dia boleh duduk rumah molek, dia boleh duduk tempat molek. Terus bagi rezeki dia bertambah-tambah ganda pada hari sedekah lagi. Kenapa? Kerana di waktu pagi saat itu malaikat berdoa kepada kita. Ini sebagai pelarih dalam hidup kita untuk murah rezeki. Malaikat berdoa kata lagu mana? Allahumma ati mumfikan khalafan dah. Memberikanlah kepada orang sedekah ini khalafan, ganti dia. Sekop jadi 10 kop, 100 jadi 1000. Lepas tu di waktu pagi pula, kerja di waktu pagi saat itu, termasuk kata kita sedekah waktu pagi, waktu barakat. Yang Nabi berdoa kepada umat dia, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan sebab tu sedekah di waktu pagi termasuk dalam doa Nabi. Kerja kita saat itu, kerja pagi, termasuk dalam doa Nabi. Berdoa kata Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatkanlah kepada umatku ni pada waktu pagi. Kita buat apa waktu pagi saat itu, tanpa bila lagi buat kebaikan, kau tambah berkat kepada kita. Ini cara yang kita nak keberkatan di waktu pagi. Cara yang kita nak murah rezeki kepada kita. Itu yang secara reka-reka. Yang kena pula kafil yatim. Kafil yatim ni banyaklah kisah-kisah yang kalau kita tengok cerita-cerita sangat banyak orang berjaya dengan kafil yatim, orang yang mana jaga anak yatim, nafkah kepada anak yatim. Orang sakit teruk-teruk hingga, orang papa, orang miskin hingga, orang apa nama benggerak yang salah tak benggerak. Tu. Kerana Nabi berjamin ni, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan anak yatim sebagai lagu ni kata. Dua jari ni, dekat apa dua jari ni. Dalam syurga. Di atas dunia pun demikian tu juga. Tuhan jamin kepada orang jaga anak yatim saat itu, Tuhan nafkah kepada dia, Tuhan jaga kepada dia. Tuhan jaga kepada dia. Ini kelebihan anak yatim. Yang kita kena jaga molek-molek anak yatim. Di rumah kita kan ada anak yatim, kita kena jaga sungguh. Harta dia kena jaga. Jangan buat nyanyi kepada dia, jangan buat karut kepada dia. Kerana Tuhan marah sekali makan harta anak yatim. Jiran kita anak yatim, kita bawa barang kelik tu, jangan pergi tengok dia nampak. Kalau nampak barang kita kena wui dia. Takut terasa hati anak yatim. Itu ajaran Islam. Bawa kayu ke anak yatim duk tengok, kita bawa kayu kelik, dia tak ada nak makan. Islam tak mahu kita buat lagu tu. Kerana kita nak tak mahu dia, kita tusuk. Jangan dia nampak barang kita. Kalau nampak, kita kena wui lah. Walimah ke, buah timun ke, macam-macam buah ke, anak yatim yang ada berjiran dengan kita saat itu. Tu. Tapi jaga anak yatim ni mana hikmat besar, asrar besar anak yatim. Kita jaga. Dengan sebab tu jangan terlupa anak yatim. Kalau kita nak berjaya dalam hidup, kita tengoklah orang bela anak yatim saat itu berjaya nak orang. Orang jaga anak yatim berjaya nak orang. Tidak kata bank gerak, tak ada. Nabi jamin sendiri. Orang bela anak yatim itu. Nabi jamin sendiri. Jangan kita makan anak yatim, ambil harta anak yatim. Tapi kita kena beringat. Kalau kita saat itu jamiah, jaga jamiah, ongkon panggil, ongkon anak yatim, ataupun pondok anak yatim, atau sekolah anak yatim, kita pergi minta harta kepada anak yatim. Ini ikut ulama Urdun kata. Kita duk jaga harta anak yatim, minta harta ke anak yatim, tapi kita ambil harta anak yatim tu giwi ke budak tak anak yatim. Giwi kata ke anak kita ada susah, giwi ke orang kita ada susah juga. Tak boleh dia kata. Mengikut ulama Urdun dia kata. Tak boleh dia kata. Kerana dia mau sedekah kita pergi minta dengan nama anak yatim saat itu, dia nak beri kepada anak yatim.
Anak orang kaya banyak. Anak kita ada di ongkon kita, di pondok kita, di sekolah kita. Tapi kita give juga kepada anak orang kaya saat itu. Kita minta dengan nama anak yatim. Kita tak boleh sama sekali. Kenapa boleh lagi mana? Kita kena minta izin kepada orang sedekah dulu. Itu mengikut ulama Urdun. Ini harta ni di sekolah aku, di pondok aku, di bilik ongkon aku ni ada anak tak yatim. Boleh minta izin kepada bukan anak yatim makan yatim. Dia izin tak apa. Kalau dia tak izin tak boleh. Ini ikut ulama, seorang ulama Urdun dia kata. Jaga-jaga anak yatim, kita kena jaga dengan amanah sungguh harta dia. Walaupun sekut, walaupun samah, jangan makan. Jangan silap kepada bukan anak yatim. Ini harusnya anak yatim saat itu pelaris yang paling besar sekali. Orang jaga anak yatim, orang kafil yatim saat itu tak akan apa-apa sama sekali. InsyaAllah Tuhan beri segala-gala kemudahannya, keberkatan kepada dia, murah rezeki, sehat tu pada dia, berkat harta benda dia dan anak cucu dia, insyaAllah. Jaga molek-molek anak yatim. Ada anak yatim dalam rumah tu berkat lah kalau kita jaga molek. Tapi kalau ada anak yatim dalam rumah tu, ada anak yatim di tepi rumah kita, jiran kita tak jaga molek, nasib tak baiklah kita. Inilah pelaris yang 4-5 ni saat ni tu, yang keempat saat ni, apa kita banyak bersyukur kepada Allah SWT. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Itu maknanya kelimah ni molek sekali lah susun kelimah ni, tak belik lidah. Habis pendek alhamdulillah. Panjang sikit alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim panjang lagi. Ya Rahim pula tambah situ. Itu yang keempat. Yang kelima pula sedekah di waktu pagi. Kerana kita sedekah di waktu pagi saat itu akan dapat doa malaikat Allah ma'ati mumfiqan khalafa. Kita dapat doa malaikat. Dan yang kena pula kafil yatim, orang yang beri bantuan dan jaga anak yatim saat itu, orang itu akan bertambah harta pada dia, insyaAllah. Inilah 5 negara lah, untuk menjadikan pelaris penolong dalam hidup kita, dalam memudahkan rezeki kita. Perkara ni secara rekah-rekah ada banyak lagi, tapi perkara ni kita boleh buat, insyaAllah kita boleh buat. Dengan sebab tu kita cuba terus buat. Lepas tu nanti tengok dalam setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, Tuhan nak beri kepada kita gopo ratik. Keberkatan yang kita buat pada negara saat itu dah. InsyaAllah pada malam ini setakat ini saja. Sekiranya ada manfaat kepada saudara-saudara kita, pakat celah kerana dia tunjuk kebaikan saat itu seperti yang dia buat dah. Seperti yang dia buat dah, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.